sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Fatimah. Jadi pada hari ini kami akan menggunakan tugasan 3 PMMB 3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penerjemahan Bahasa Melayu. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Nutra bin Muhammad Sami dan Muhammad Ikram bin Ismail. Jadi untuk isi kandungan perbincangan tugasan 3 ini, pertama sekali ada konsep dan langkah pembentukan istilah. Yang kedua, syarat pembentukan istilah. Dan yang ketiga ialah pembentukan istilah baru. Pertama sekali kita masuk kepada konsep istilah. Menurut Kamus Dewan, istilah ialah perkataan atau rangkaian kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya kita masuk pula kepada langkah-langkah pembentukan istilah. Menurut Awang Salian pada tahun 2002, pembinaan istilah bahasa Melayu merupakan satu usaha dalam mengubah istilah bagi mengisi peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan rasmi dan ilmu. Terdapat 7 langkah pembentukan istilah. Yang pertama sekali ialah bahasa Melayu yang lazim. Yang kedua, bahasa Melayu yang tidak lazim. Yang ketiga, bahasa serumpun yang lazim. Yang keempat, bahasa serumpun yang tidak lazim. Yang kelima, ada perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Yang keenam, perkataan atau istilah daripada bahasa asing. Dan yang ketujuh, mematuhi empat syarat di atas. Okey, kita teruskan yang kita tengok penjelasan untuk istilah langkah yang pertama, iaitu penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Contohnya ialah gaya, kuasa dan tapak. Seterusnya untuk langkah kedua. Langkah kedua ialah penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Contoh-contoh perkataan yang kurang lazim digunakan ialah antaranya ketuha, jisim dan peka. Seterusnya langkah ketiga ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun ataupun dialek Melayu yang lazim digunakan. Contoh yang kita dapat lihat untuk langkah yang ketiga ni ataupun contoh perkataan bahasa serumpun yang lazim digunakan ialah dermaga, awet dan gambut. Untuk langkah yang keempat pula ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Sebagai contoh, ada 3 contoh yang diberikan. Yang pertama ialah diam, engkabang dan denik. Langkah yang kedua pula ialah penggunaan perkataan atau istilah dalam bahasa Inggeris. Contohnya perkataan teknologi, atom dan elektron. Seterusnya ialah langkah yang keenam, yang mana penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Contohnya bona fide, esprit de corps dan fait accompli. Untuk langkah yang ketujuh, pemilihan yang terbaik antara 1 hingga 6. Jika terdapat beberapa kemungkinan, ada 4 syarat yang perlu dipatuhi, iaitu yang pertama sekali, ungkapan yang paling singkat. Ungkapan yang paling singkat ni maksudnya kata atau frasa hendaklah paling ringkas antara pilihan yang ada dan mempunyai rujukan yang sama. Yang kedua pula ialah
ungkapan yang maknanya tidak menyimpang. Kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah tepat untuk mengungkap konsep yang dimaksudkan dan stabil dari segi maknanya dalam bidang itu. Yang ketiga, ada ungkapan yang tidak berkonotasi buruk, di mana kata atau frasa mempunyai konotasi yang baik, iaitu tidak berbau lucah atau boleh membawa implikasi buruk bagi dari segi agama, norma suku kaum dan hubungan antarabangsa. Dan yang terakhir adalah ungkapan yang sedap didengar, di mana kata atau frasa mestilah mempunyai bunyi yang sedap didengar dan mempunyai ciri keindahan bunyi. Sekarang saya akan serahkan kepada Ikram untuk meneruskan. Terima kasih kepada Aini Putra berkenaan perbincangan berkenaan dengan langkah-langkah. Tadi sebenarnya Aini dah sentuh sedikit berkaitan dengan syarat pembentukan istilah. Bila kita dah mengetahui langkah ni, yang pentingnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh DBP sendirilah. Istilah-istilah yang dicipta ni bukan sahaja boleh diterima pakai apabila masyarakat dah biasa guna, tapi memerlukan diisytihar sendiri, diterbitkan sendiri oleh DBP, kemudian barulah boleh digunakan secara rasmi. Okey, lihat kepada syarat-syarat yang saya senaraikan. Yang pertama, kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah mestilah tepat untuk mengungkap konsep yang dimaksudkan dan stabil dari segi maknanya dalam bidang ilmu. Maksudnya apabila kita sebut perkataan tu, kita dah boleh faham dah. Maksudnya kita dah boleh agak dah. Maksudnya makna dia tak lari sangatlah dengan bahasa Inggeris. Yang kedua, kata atau frasa hendaklah paling ringkas antara pilihan yang ada dan mempunyai rujukan yang sama. Yang ini pun penting juga. Sebagai contohnya, perkataan radio, dah kita DBP dah iktiraf, jadi kita dah guna radio. Sebelum ni adalah ketuang udara. Okey, dan yang ketiga, kata atau frasa mempunyai konotasi yang baik, iaitu tidak berbau lucah atau boleh membawa implikasi buruk dari segi agama, norma suku kaum dan hubungan antarabangsa. Jadi pun penting. Okey, dan yang terakhir daripada aspek bunyi, kata atau frasa mestilah memiliki bunyi yang sedap didengarlah, ataupun dia mempunyai keindahan bunyi atau eufoni. Seterusnya, okey. Ini sekiranya perkataan Melayu yang dipilih oleh DBP tidak mempunyai istilah yang tepat, okey, DBP akan ambil perkataan daripada dialek bahasa Melayu atau bahasa Melayu serumpun atau bahasa Melayu klasik. Yang ini pentinglah sebab dia nak mengungkap makna macam syarat yang ditetapkan tadi. Okey, sekiranya tiada pilihan juga, maka akan diambil daripada perkataan bahasa asing. Okay. Sekiranya tiada pilihan juga, dia akan meminjam konsep asing dan diterjemahkan terus. Okay, dan yang terakhir, sekiranya tiada pilihan juga, dia akan menyerap seluruh perkataan tersebutlah, bermaksud kaedah pinjaman secara teruslah. Okey, berkenaan dengan perbincangan berkenaan pembentukan istilah baru. Seterusnya, yang pertama berkaitan dengan penggunaan popular. Okey, tak apa, kita tengok dulu berkaitan dengan penulisan kata istilah berdasarkan pedoman ejaan Rumi. Ini adalah pedoman khas yang DBP wujudkan untuk terbitkan istilah-istilah lah. Yang pertama, ejaan pinjaman bahasa Inggeris menurut peraturan penyesuaian huruf. Yang kedua, perubahan fonem asing Inggeris yang mementingkan ejaan dan visual. Yang ketiga, gugus konsonan di akhir kata diterima dan dikekalkan. Yang keempat, gugus konsonan daripada bahasa Inggeris dikekalkan dengan penyesuaian. Yang kelima, kata pinjaman yang dikecualikan daripada vokal. Yang keenam, istilah daripada bahasa Inggeris sendiri yang terserap dikekalkan menurut kaedah ejaan Melayu. Yang ke-8,
gugus konsonans akhir kata bahasa Inggeris disesuaikan dengan ejaan, dan yang terakhir huruf G berbunyi K tetapi diterima dalam ejaan. Okey, maksudnya kekal lah. Ini bagaimana pembentukan istilah baharu ditetapkan. Okey, tengok peranan DBP. Yang pertama, menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABIM. MABIM adalah satu agensi. Yang kedua, mewujudkan pangkalan data peristilahan yang bersistem. Macam sekarang DBP sendiri dah memudahkan kita dengan sistem persuratan Melayu. Kemudian menerbitkan istilah bahasa Melayu, mengumpul, membentuk dan memperbanyak istilah bahasa Melayu dalam pelbagai bidang ilmu lah. Contohnya pada waktu sekarang ni. Okay, yang ni yang DBP khaskan pedoman ejaan tadi. Yang pertama, hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan progresif yang fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Yang kedua, hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. Okay, kemudian diselaraskan pula dengan apa yang dibuat di Endol. Hal ini akan memperlihatkan kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu dan Endol. Kemudian memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa lah. Ini pembentukan istilah. Yang pertama melalui morfologi dan yang kedua melalui leksikologi. Okay, kalau berkaitan dengan morfologi, biasanya istilah pengimbuhan lah, pinjaman imbuhan daripada bahasa asing. Tapi yang kita nak tekankan di sini adalah melalui leksikologi. Okey, ia wujud kerana ia diterima oleh penuturnya sendirilah secara luas, penutur bahasa Melayu. Yang pertama, disebabkan diterbitkan dalam penulisan karya-karya baru macam cerpen. Yang kedua, merupakan istilah ciptaan sendirian atau melalui terjemahan. Okay, contoh perkataan baharu yang kita boleh lihat, kata pikat ataupun pick up line, sohor kini, trending, gegantung dan sidang media. Okey, ini berkaitan dengan leksikologi. Yang pertama, pembentukan istilah itu berlaku melalui proses pinjam terjemah, dan yang kedua melalui proses pinjaman. Okey, seterusnya kita akan tengok satu-satu berkenaan dengan proses dan contohnya. Okey, yang pertama, terjemah langsung. Okey, contoh dos bermaksud sukatan, terjemah langsung daripada bahasa Inggeris. Soluble, larut. Okey, kemudian gabungan dua kata umum, right angle, sudut tepat, honeymoon, bulan madu. Lebih kurang dengan terjemah langsung juga. Okey, penciptaan kata baharu, erase, tunggakan, update, kemas kini. Seterusnya. Okey, dan peluasan makna sesuatu perkataan. Ni untuk mendukung konsep baharu. Okey, ni biasanya bahasa Melayu sendirilah. Okey, gelap, legap, biji lawan bijiring, salur lawan salir. Okay, kemudian mencipta kata baharu dengan gandaan separa, okay, liquid, cecair, radius, jari, okay, dan banyak lagi lah. Ini melalui proses pinjaman. Pinjaman teruslah. Yang pertama, berlakunya penyesuaian ejaan bahasa Melayu sendiri, struktur, geografi, sains dan matematik. Okay, ini tanpa perubahan ejaan. Okay, jadi apa yang kami boleh simpulkan di sini berkaitan dengan skema tata cara pembentukan istilah. Apa yang kita lihat, ia melalui pelbagai proses lah. Bukan sahaja ia diterima sebab ia digunakan secara meluas kepada masyarakat, tetapi maknanya mestilah boleh difahami. Terutamanya mestilah boleh difahami untuk DBP keluarkan, sebab ni akan memudahkanlah kepada para penterjemah dan juga orang-orang yang baru nak belajar bahasa Melayu ni. Okey, itu sahaja perkongsian daripada kami. Harap dapat membantu anda lah memahami bab ini. Sekian, terima kasih.